Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, dan kuasa surau, tuan-tuan para jemaah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama pada malam ini diberikan kesempatan dan kelapangan untuk kita berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat, kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Hadis Penawar Hati, 40 Hadis Penawar Hati. Baik, insyaAllah tajuk kita pada malam ini hadis yang ke-15. Ya, hadis yang ke-15 yang tajuknya hanya beroleh lapar dan dahaga. Kalau kuliah kita yang lalu, hanya beroleh penat dan letih berjaga malam. Tajuk kita pada malam ni, kenapa pula kalau sebelum ni dapat penat berjaga malam, yang ni dapat penat saja, lapar dan dahaga. Baik, kita baca dulu hadisnya tuan-tuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba sha'im laysa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad wal Baihaqi. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tidak meninggalkan berkelakuan dengan dasar dusta, artinya berdusta dengan anggota, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan apa-apa ganjaran ke atas keletihan meninggalkan makan minum, yakni maksudnya berpuasa. Hadis ini riwayat Bukhari. Dan dalam riwayat yang lain juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak memperolehi daripada puasanya itu selain daripada lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Baihaqi. Keterangan dalam berpuasa, hendaklah kita menjaga adab-adab yang zahir dan juga adab-adab yang batin. Yang dimaksudkan dengan adab yang zahir ialah menjaga puasa itu agar sah menurut pandangan ilmu fiqh. Maka kita mesti menahan diri daripada makan, minum dan segala yang membatalkan puasa. Dan yang dimaksudkan dengan adab yang batin ialah kita menahan anggota badan dari mengerjakan maksiat. Kita hendaklah menahan mata dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak, seperti melihat aurat perempuan yang bukan mahramnya. Dan kita hendaklah menahan telinga daripada mendengar bunyi-bunyian atau percakapan yang diharamkan oleh syarak. Dan juga hendaklah kita memelihara lidah daripada bercakap bohong, mencaci orang, bercakap kasar
yang boleh menimbulkan permusuhan dan seumpamanya. Selain dari itu, kita dituntut pula menjaga anggota badan yang lain dari membuat dosa, seperti kaki, tangan, terutama pula perut, mesti dijaga supaya jangan diisi ketika berbuka puasa dengan makanan yang haram. Apalah gunanya berpuasa daripada makanan yang halal, kemudian di waktu berbuka puasa perutnya dipenuhkan dengan makanan yang haram, menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis yang ke-15 ini, yang dimaksudkan hanya beroleh lapar dan dahaga ni ialah bila mana seseorang umat Islam yang melakukan ibadat puasa, tapi puasanya itu tidak mendapat apa-apa pun ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga semata-mata. Bayangkan daripada pagi lepas subuh tu kita dah start puasa sampai maghrib, berapa jam tu? Tak makan, tak minum, tak boleh buat benda-benda yang membatalkan puasa. Penat, memang penat. Kita laparnya, dahaganya. Tiba-tiba Allah tak bagi ganjaran apa pun. Kosong, elek. Tak harap apa. Penat, tuan-tuan. Ibaratnya kalau kita ni kerja, tuan, tak dibayar gaji. Macam bengkak tak bengkak? Bengkak tu orang sekarang lah. Marah tak marah? Puas hati tak puas hati? Tak puas hati, tuan. Pasal apalah tak bayar gaji? Macam mana nak bayar gaji? Tanya kerja, ngulur je. Ngulur kata orang Perak. Hilang je kerjanya. Sarapan pagi saja 4 kali. Makan tengah hari 3 kali. Minum petang 4 kali. Duk pejabatnya minit dia. Tiba-tiba nak gaji. Alah, bos kata bulan ni gaji tak ada. Logik tak logik? Sebab dia time kerja macam tak kerja. Samalah mereka yang berpuasa macam tak puasa. Bila mana dia berpuasa, dia tak jaga adab-adabnya. Kosong. Walaupun puasa dia sah, puasa tetap kena puasa. Bila mana diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, kan? Puasa kena berpuasa, tapi malangnya puasa dia tu tak dapat pahala. Jadi sebab itulah bila mana kita berpuasa, maka bukan sekadar kita ni nak kena patuhi hukum hakam dalam syariat berpuasa itu semata-mata. Kena pasang niat malam harinya. Buat dah. Kan? Tak makan, tak minum daripada subuh sampai ke maghrib. Buat dah. Yang tu memang kita buat. Tetapi sewaktu kita menjalani ibadah puasa itu, apakah sekadar tak makan, tak minum sudah memadai? Ya, sekadar nak dapat sah puasa, sah. Puasa sah. Nampak? Tapi bagaimana pula dengan ganjaran daripada amalan tersebut? Apakah kita layak menerimanya ataupun sebaliknya? Sebab di sebalik kita berpuasa, kita tak laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang puasa, semayangnya tidak. Tak kebelik, tuan. Puasa, rajin puasa, semayang tidak. Daripada subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib, isyak, buka puasa. Dia beri-ria benar buka puasa. Kambing golek lagi. Tapi
Semayangnya tidak. Tu yang pelik tu. Pelik bin ajaib. Yang fardu yang ni dia buat. Yang fardu, yang solat ni dia tak buat. Apakah ada perbezaan antara kefarduan berpuasa dengan kefarduan solat itu? Ada beza ke? Tak ada, tuan. Semua tu rukun dalam ibadah kita, tuan. Dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam. Rukun Islam. Tak boleh kita puasa, kita tak semayang. Mana tahu tak semayang? Tidur je kerjanya. Tak semayang. Yang meniaga lah juga. Time semayang lah. Oh, time tu lah untung banyak. Time tu lah nak mengemeh. Perniagaan dia. Time tu lah nak itu nak ini. Sampai tak semayang. Nampak? Kadang-kadang dah kenyang sangat. Lepas-lepas buka puasa. Borak-borak, sembang-sembang. Sampai luput waktu maghrib. Tu dia. Seronok sangat buka puasa. Jumpa kawan-kawan, kadang ahli keluarga, geng-geng. Tambah kalau dah buka puasa di luar. Lagilah tuan-tuan. Tempat solat pun tak ada. Setengah tu ada tempat solat. Sempit lah pula. Allah. Udahlah tempat solat sempit. Semayang pula Pak Imam baca surah panjang-panjang. Ada satu hair juga ni. Kita kalau semayang tempat yang surau yang kecil tuan-tuan, tak ramai orang boleh masuk, janganlah baca surah panjang-panjang. Ini kadang-kadang bukan nak semayang tu, nak ambil air semayang tu pun payah, beratur punya panjang, betul tak? Tempat sempit. Batang pipe satu. Itu ada seorang mengadu kat saya. Muslimat lah, orang perempuan. Nak semayang maghrib, waktu maghrib kan singkat. Kan? Lepas tu, bila nak ambil wuduk tu, time tu lah dia nak mengajar cucu dia ambil semayang. Ni beratur panjang ni. Firstly, you must take the water and put on your face. Tu dia. Dia mengajar cucu dia ambil air semayang. Cucu tu umur 4-5 tahun lah. Macam tu lebih kurang. Cucu perempuan dia. And then your hand right here to right here. And then your hair. 3 times please. Orang beratur ramai lagi ni nak ambil semayang. Maghrib nak habis. Dia sibuk nak mengajar cucu dia ambil semayang. Mulalah dia menegur. Puan, ni kami ni nak semayang ni. Maghrib nak habis. Puan duk sibuk dengan cucu tak habis-habis. Excuse me. Oh, mak oi. Ni kata bijak tak kena tempat. Kena marah tuan. Kan? Tapi bijak tak kena tempat. Sedarkan cucu dia tu wajib tak wajib semayang lagi? Jatuh hukum wajib ke? Mukallaf ke? Belum lagi. Kalau nak ajar, nak tarbiyah pun bukanlah di waktu, bukan di tempat tersebut. Kan? Ini time tu lah, batang pipe dah lah satu tu je. Orang beratur punya panjang. Akai ada ke? Senang cakap macam tu lah. Kita pun kadang nak marah ke? Satu lagi, bila semayang, Pak Imam pula baca surah panjang. Mentang-mentang lah, tengah ramai-ramai tu, dia tarik Al-Baqarah tuan-tuan. Satu muka surat. Allah, ni ramai yang kita semayang Pak Imam oi. Nampak? Cerdik tak cerdik? Pak Imam kena cerdik juga. Baca surah panjang-panjang. Lepas tu wirid pun panjang. Siap berlagu-lagu lagi. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Orang ramai tak semayang lagi oi Pak Imam oi. Nampak? Jangan cerdik sangat. Cerdik tak kena tempat. Ringkaskan. Baca surah pendek. Habis-habis semayang kalau nak ni astaghfirullah 3 kali, terus doa. Doa pun ringkas dan padat. Tak payahlah panjang berdoa tahlil bentenya. Tu dia. Sebab benda yang kita buat tu sunat.
Sedangkan ramai lagi yang belum menunaikan yang wajib. No, ramai kat luar surau duk menunggu tu. Selalunya surau-surau kedai makan, surau-surau di pasar raya, kecil je kan. Tak muat, ramai tak boleh masuk. Jadi jangan kita memanjangkan bacaan solat kita, wirid zikir kita tuan-tuan. Sebab kerana itu adalah sunat. Sedangkan yang belum menunaikan yang fardu tu ramai lagi. Jangan kerana kita sibuk nak buat benda yang sunat, yang mereka terlepas, luput untuk melakukan perkara yang wajib ataupun yang fardu. Kerana kita disibukkan dengan perkara sunat. Ini kita nak ingatkan ya, kepada orang-orang yang semayang di surau-surau yang kecil ni lah, ya, supaya faham bagaimana situasinya. Baik. Kemudian berbalik kita persoalan puasa tadi. Puasa ni bukan sekadar kita menjaga hukum hakam yang terkandung dalam puasa, juga adab-adab ketika mana berpuasa. Adab inilah yang menjadi nilai sebenarnya. Benda akhlak ni dia jadi nilai. Tuan-tuan, kan? Tuan-tuan duit banyak, pangkat tinggi, harta pun banyak, tapi akhlak tak ada. Orang nilai macam mana? Orang nilai kita macam mana? Kan? Rajin pergi surau, semayang pun rajin, mengaji pun rajin, zikir pun rajin, tapi akhlak tak ada. Orang nilai kita macam mana? Orang nilai kita macam mana? Hei, macam ni ke orang surau? Orang akan cakap macam tu. Orang akan memberikan penilaian yang buruk. Sebab akhlak atau adab tu tidak ada. Walaupun kita ni ahli ibadah, walaupun kita ni orang surau, walaupun kita ni duit banyak, pangkat, ada pengaruh, berjawatan tinggi, tapi kalau akhlak tidak ada, tak ada nilai tuan-tuan. Orang tak respect, orang tak hormat. Begitulah nilai, tingginya nilai akhlak ataupun adab dalam kehidupan kita. Sebab itulah 3 perkara yang menjadi aspek penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam. Yang pertamanya, jaga akidah kita. Yang keduanya, syariat. Yang ketiganya, akhlak. Nampak? Akhlak inilah yang dipenuhi dengan perkara yang berkaitan dengan adab-adab itu tadi. Samalah seperti mana kita melakukan ibadah puasa ni tuan-tuan. Maka perkara adab inilah yang perlu kita titik beratkan. Adab-adab dalam berpuasa. Bukan sekadar tak makan, bukan sekadar tak minum, tapi kita juga menjaga panca indera kita, tubuh badan kita daripada terlibat dengan dosa. Puasa, tapi mata kita jaga. Inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ya, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Perkara-perkara yang perlu menjadi kesempurnaan dalam ibadah puasa. Iaitu apa dia? Pertamanya, jagalah penglihatan kita. Benda yang kita pandang, benda yang kita tengok, benda yang kita lihat, jangan tengok benda bukan-bukan. Kan? Ini dah puasa-puasa, tapi hak itulah yang seronok kita tengok. Jaga. Jangan kita tengok benda bukan-bukan. Ni dalam handphone ni, macam-macam ada tuan. Jangan tengok. Kan? Begitu juga benda-benda yang boleh mengurangkan atau menaikkan syahwat. Jangan tengok kalau boleh. Nampak? Elakkan daripada melihatnya. Tertengok tak ngapa. Bukan sengaja. Kan? Tak sengaja. Ni sengaja tengok. Mengintai. Apa namanya dan sebagainya lah. Maka jagalah penglihatan kita. Yang keduanya, jagalah pendengaran kita. Benda yang kita nak dengar pun benda yang elok-elok. Jangan dengar benda-benda yang mengarut. Jangan dengar benda-benda yang boleh mengurangkan pahala puasa kita.
umpatan-umpatan, fitnah-fitnah, kan, caci maki dan sebagainya lagi. Kalau boleh elakkanlah. Ataupun lagu-lagu hiburan yang mengkhayalkan, kan, elakkanlah dengar benda yang bukan-bukan tu, kan, umpatan-umpatan. Saya tak ngumpat, dengar je. Orang mendengar dan orang yang mengumpat, dua-dua dalam dosa, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan rasa tuan-tuan tak mengumpat, dengar je, tumpang sekaki, kan. Maklumlah kita ni kan prihatin, nak dengar je, tak mengumpat, dengar je. Nabi kata dua-dua dalam dosa. Jangan kita rasa kita tak mengumpat, kita dengar orang mengumpat, kita ni tak dapat dosa. Tak. Kita sama dapat dosa, tuan-tuan. Jadi jangan dengar benda bukan-bukan. Dengar benda baik-baik, dengar ayat Quran, dengar zikir, dengar ceramah agama, kan, dengar ayat Al-Quran, dengar orang bacaan hadis, itu semua boleh pahala. Tapi kalau dengar benda ngarut, anak-anak muda kita dengar lagu tu, gergang, faham pun tidak, man, bunyi muzik lagi kuat daripada seni kata tu. Oh, rock habis lah konon. Tak payahlah buang masa je, tuan-tuan. Dia jaga pendengaran ni, kena jaga, kata Imam Al-Ghazali. Yang ketiganya, jaga mulut. Puasa juga, tapi mulut tak puasa. Itu masalah tu. Mulut tak puasa ni maksudnya, dia ni kejahatan mulut ni. Apa dia nak cakap, dia cakap. Rasa nak maki, dia maki. Rasa nak fitnah, dia fitnah. Rasa nak mengumpat, dia mengumpat. Rasa nak mengadu domba, dia pun buat. Ni kejahatan mulut, tuan-tuan. Ya? Mulut ni Allah, ni kata susah nak dikawal ni. Lidah ni. Sebab tu orang kata lidah ni bercabang, lidah ni tak bertulang, lebih tajam daripada mata pedang. Macam-macam lah istilahnya orang cakap pada lidah ni. Betul? Kan? Kenapa dia kata lidah ni lebih tajam daripada mata pedang? Sebab ada kata-kata yang bila mana diucapkan, dia rasa sampai menghiris hati kita, tuan. Kan? Orang cakap pada kita sesuatu yang kita tak berkenan. Terasa hati tu kadang-kadang bertahun-tahun. Tak bertegur, tak bersembang, salam tak mau. Macam-macam lagi. Kerana apa? Daripada kata-kata. Nak menunjukkan kata-kata itu dia lebih tajam daripada mata pedang. Kalau kena mata pedang, kena pisau ke, kena luka, boleh sembuh, betul tak? Tapi kata-kata manusia ni kadang-kadang susah nak sembuh. Bertahun-tahun kadang-kadang. Tak bertegur, tak apa, kenapa? Daripada kata-kata. Sebab tu kata-kata tu lebih bahaya daripada mata pedang. Sehingga Nabi pernah satu ketika pegang lidah ni, kuf alaika hadha. Nabi kata ni, pelihara ni elok-elok. Peliharalah lidah kamu ni elok-elok. Jangan suka-suka nak maki orang. Jangan suka-suka nak cakap benda bukan-bukan. Kita okey lagi, tuan-tuan. Ni generasi ni yang baru-baru ni. Anak-anak muda kita ni. Kalau sembang, kalau bercakap, orang rumah saya mengadu saya. Bang, tak larat. Dia bawa budak sekolah. Kan? Mereka ni kalau tak puas hati bergaduh ke dalam kereta, dalam van tu, perkataan yang popular, tahu apa? Babi. Sikit babi, sikit babi, babi. Allah tak larat nak dengar lah. Saya cakap kat rumah saya, tak apa, besok kita bawa babi seekor, kita buh dalam kereta, biar mereka duduk dengan babi. Asyik babi. Ya Rabbi. Tahu, tak kira lelaki, tak kira perempuan. Tak tahulah mana adab ketika mana bercakap ni.
Tak ada pun tak lain. Babi lah tak habis-habis. Allah. Kita dengar pun sakit jiwa tuan. Malah kadang anak-anak kita bila bergaduh pun, oh, babi. Oi, bapak kamu kan babi. Dia kata. Dia nak sebut kakak dia babi. Habis pak dia babi ya. Aduh, budak-budak sekarang kan. Ish, mulut tak hati nak jaga. Belum dia maki macam-macam. Bila dia maki tu, tu, generasi hari ni tuan-tuan. Jadi, hati-hatilah bila mana kita menuturkan perkataan. Pastikan yang keluar daripada mulut kita ni bukan benda yang menyakitkan hati manusia lain. Kata-kata yang keluar itu bukan sesuatu yang bercanggah dengan syariat. Bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang busuk. Sampai Nabi kata ni, perkataan-perkataan yang tak elok ni sampai boleh membusukkan lautan. Nanti ada hadis dia. Nampak? Hati-hati bila kita berkata-kata. Lebay tak kepala. Tapi, oi, maki orang number one. Hati-hati. Kan? Surau-surau juga. Tapi bak maki orang. Jadi hati-hatilah. Jagalah. Itu kata adab tadi tuan-tuan. Yang mencantikkan kita ni ialah adab. Kalau kita tak ada adab, tak cantik. Muka cantik pun tak cantik. Sebab akhlak tak cantik. Adab tidak ada. Jadi jagalah benda perkara yang kita ucapkan, benda yang nak keluar daripada mulut kita. Yang keempatnya kata Imam Al-Ghazali, jagalah ni tubuh badan kamu. Tangan, kaki kita bila mana kita berpuasa. Jangan tangan buat benda-benda yang haram, jangan kaki melangkah ke tempat-tempat yang haram. Puasa-puasa juga, tapi tempat-tempat tak elok dia pergi juga. Puasa-puasa juga, dangdut-dangdut juga. Jahanam. Nampak tak? Puasa-puasa juga, tangan duk bagi rasuah. Tangan ni duk pukul orang. Tangan ni duk hentam orang. Tangan duk buat benda-benda jahat. Jadi kena jaga tangan, kaki, tubuh badan yang lain pun kena jaga. Jangan hanya puasa tapi tak jaga tangan, kaki, tubuh badan yang lain. Yang kelima kata Imam Al-Ghazali, jagalah perut kamu. Memang kita jaga perut kita bila bulan Ramadan. Betul? Bila berpuasa. Memang kita jaga. Tak makan, tak minum. Bagus dah. Tetapi malangnya selepas masuknya waktu berbuka puasa, habis benda yang kita duk jaga daripada subuh tadi sampai maghrib, azan jam maghrib, tu dia kiri kanan dan tak henti-henti. Macam ikan buntai tu, habis sandak tu dia. Ulak sawah telan sekok lembu. Itulah sudahnya. Makan tak henti-henti. Maklumlah, hotel satu kepala RM80. Selagi apa, berhantam. Saya pernah orang jemput. Satu kepala RM88 dapat lebih kurang. Punya ramai tuan-tuan. Sampai depan lift tu orang tu punya ramai. RM88 satu kepala. Bayangkan, hotel sediakan untuk 1,000 orang. Maknanya malam tu saja hotel dapat berapa? 88 kali 1,000? 88,000 lah. Mana hotel-hotel ni dia nak kaya dari Ramadan. Orang makan berapa duit sangat? Kita kalau beli makanan kat luar tu RM20 ke RM30 pun tak larat nak habis dah. Betul? Tak larat nak habis dah. Beli karipak, beli laksa, beli air soya, kan? Beli bihun, beli mi nasi biryani, tak larat dah. Ni RM88. Katakanlah kita makan RM38, RM50 tu keuntungan. Keuntungan.
Satu malam dia boleh untung 50,000. Bayangkan. Kan? Kita nak makan banyak mana sangat? Kalau kata kambing golek boleh habis ekor ke? Tak boleh nak habis ekor, tuan-tuan. Sikit je kita makan. Makan sikit pun pening lah. Allah, pening lah pula. Naik pula darah aku. Macam-macam lah. Tak boleh nak makan banyak. Sebab tu Nabi pesan, bila kita makan 1/3 ni ruang makanan. 1/3 ni ruang minuman. Ruang tu air. 1/3 lagi perlu ada ruang kosong. Dia kena ada ruang kosong. Ruang untuk bernafas. Kalau ruang nak bernafas tu pun kita dah penuhkan dengan makanan dan minuman, agak-agak macam mana? Nak bernafas pun dah tak boleh sebab ruang kosong tu dah tak ada. Apakah hepok kamu tu? Nazak nampak? Mana tak nazak? Ruang nak bernafas pun dah tak ada. Makan tak henti-henti. Bila makan perut dah penuh dengan makanan terlalu penuh, maka dia menjadi penyakit untuk malas beribadat. Nampak? Macam ular sawa telan lembu dia. Udah menyandar je. Tak larat buat apa dah. Surau tak larat nak pergi, semayang tarawih tak larat. Nak baca Quran tak larat. Tak larat. Kenyang. Nampak? Macam mana nak ibadat? Sebab tu perlu bersederhana dalam kita berbuka puasa. Jangan terlalu ikutkan nafsu kita. Sebab tu kalau kita pergi, tuan-tuan biasa tak kalau berbuka puasa di Mekah ke Madinah ke? Kan? Bila buka puasa sana, makan sempoi-sempoi ya. Dia bentang betul plastik tu kan, depan tu kan, dekat sah tu. Buah kormanya, laban, susu apa semua, kuih-kuih manisan sikit sebanyak, roti. Sempoi ya. Orang Arab dia pun buka puasa sempoi-sempoi ya. Tak ada lah nasi tak jumpa. Nasi tu ada tapi jarang lah. Nasi tu ada tapi jarang. Kalau kat masjid tu memang tak ada lah. Boleh kata hampir kadang-kadang tak ada. Sempoi-sempoi pisang lah apa lah macam tu je. Kan? Supaya ada kekuatan untuk beribadat. Lepas tu nak sembahyang tarawih ni 20 rakaat. Malaysia boleh lah 8. Setengah tempat buat 20. Tapi kita biasa buat 8. Sana 20. Makan sempoi-sempoi je. Itulah orang kata kekuatan untuk kita beribadat sebenarnya. Tapi orang Arab ni dia makan banyak lepas tarawih. Lepas tarawih tuan-tuan takut tengok mereka makan. Saya biasa pergi tengok kat Aziziyah tu. Satu talam tu dengan kambing yang ayam nasi biryani tu, depa 3 orang lah habis. Bayangkan satu talam tu penuh 3 orang lebih ya. Kami orang Malaysia, kita ni orang Malaysia, satu talam 6 orang tak boleh habis makan. Sebab kita dah berderah tadi masa buka puasa. Tak buat makan kat masjid, balik hotel, berderah lagi. Allah, itulah orang kita tuan. Tapi mereka ni makan lepas tarawih. Tapi tak apalah, lepas tu dah selesai dah urusan ibadatnya. Jadi jagalah bab makan minum ni. Ya. Supaya kita ni ada kekuatan untuk beribadat di bulan Ramadan. Tu tujuan dia. Ya. Dan yang terakhir sekali, pesan Imam Al-Ghazali, perlu ada perasaan takut. Takut apa? Takut-takut kalau ibadat puasa kita tidak diterima oleh Allah. Ni kata yang Nabi sebut, rubba saim laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi puasanya hanyalah dapat lapar dan dahaga. Ni sudahnya. Ni yang kita takut. Dan ketakutan itulah yang perlu ada bagi mereka yang beribadah dengan ibadat puasa tadi. Takut-takut Allah tak terima. Takut. Perlu ada, perasaan tu perlu ada. Kita tak mau ibadat kita jadi sia-sia. Apa jua ibadat pun, kalau boleh kita tak mau dia tidak ada nilainya.
Kita mahu amalan atau ibadah yang kita lakukan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi ganjaran-ganjaran itu kepada kita, tuan-tuan. Kenapa? Kerana kita jaga segala adab zahir dan batin dalam ibadah tersebut. Bukan sekadar kita berpuasa, tapi kita juga menjaga mulut kita, jaga telinga kita, jaga mata kita, jaga perut kita, jaga tingkah laku kita, jaga akhlak kita. Inilah yang menjadikan puasa kita ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak jaga semua tu, zero, kosong. Malang, tuan-tuan. Penat kita rasa. Dahlah kita puasa, tak makan, tak minum, penat dah. Tiba-tiba tak ada nilainya di sisi Allah. Inilah yang lebih menggerunkan dan menakutkan kita. Kan? Sebab itu, yang nak bagi ganjaran pahala ni Allah Ta'ala. Bukan manusia, tuan-tuan. Sebab itu bila Nabi SAW kata Allah Ta'ala tidak memberikan apa-apa ganjaran di atas keletihan kamu berpuasa bagi orang yang tak jaga mulut, orang yang suka berdusta, orang yang suka menipu, orang yang cakap tak serupa bikin. Allah sendiri tak bagi apa-apa penilaiannya kepada orang macam ni. Rugi, tuan-tuan. Rugi sangat-sangat. Sebab itulah hadis ini menjadi pengajaran kepada kita. Di sebalik kita melakukan ibadah kita di bulan Ramadan, kita juga perlu meninggalkan perkara yang sia-sia. Walaupun perkara itu kadang-kadang menjadi kebiasaannya pada bulan-bulan yang lain. Tapi bulan Ramadan, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tak elok tu. Tinggalkan. Kan? Biasa suka sembang-sembang hai orang. Kita stop, kita berhenti. Kan? Kalau tidak, tak pernah dalam sehari ni, duk mengata korang. Duk mengumpat. Bulan puasa, stop. Kan? Kuat maki orang, stop. Kan? Suka dengar benda bukan-bukan, stop. Berhenti habis. Ini proses pentarbiahan kita panggil. Bagaimana Ramadan mentarbiah jiwa-jiwa manusia supaya lebih taat kepada perintah Allah. Barulah kita ni layak mendapat ganjaran-ganjaran yang begitu banyak Allah nak bagi di bulan Ramadan. Malahan nilaiannya berlipat kali ganda daripada bulan-bulan yang lain. Maka kejarlah ganjaran itu dengan cara yang terbaik. Jangan kita kejar ganjaran Allah dengan jalan yang tak elok. Nah, Allah nak bagi ni banyak ni tawaran-tawaran istimewa. Tapi dengan cara yang beradab. Jaga mulut kita, jaga telinga kita, jaga pandangan kita, jaga perut kita. Baru Allah Ta'ala nak bagi. Kan? Ni kamu akhlak tak ada, adab tak ada. Tiba-tiba mengharapkan sesuatu yang hebat daripada Allah. Layak tak layak kita dapat? Tak layak, tuan-tuan. Tak layak. Kenapa? Tidak memenuhi kelayakannya. Tak penuhi syarat, macam mana Allah nak bagi? Tetapi kalaulah kita penuhi, kita laksanakan segala bentuk perintah Allah dengan sebaik-baiknya, insya-Allah kita layak untuk mendapat ganjaran Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi dua hadis yang saya bacakan tadi menjadi pengajaran yang berguna. Walaupun kita bukan bulan Ramadan, dan hadis ini sering kali disebut di bulan Ramadan sebenarnya. Kan? Oleh ustaz-ustaz kita. Tapi peringatan kepada kita yang melakukan apa jua bentuk ibadat, jagalah adab dan akhlaknya supaya segala bentuk amalan kita itu diterima oleh Allah. Solat kita diterima oleh Allah, puasa kita diterima oleh Allah, sedekah jariah kita diterima oleh Allah,
kan, keringanan tulak kita untuk membantu orang lain diterima oleh Allah. Kan kita suka tolong orang, bantu orang, Allah terima amalan kita tuan-tuan, insya-Allah taala. Jadi inilah pengajaran yang besar yang ditunjukkan, yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini tuan-tuan. Mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada kita bersama, ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita ini dalam hadis yang ke-16 yang bertajuk penuntut yang rugi, ya, pada bulan hadapan, insya-Allah taala. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna على